adalah proses untuk membuang brake switch sensor. First, kita akan tekan dan buang soket sensor. Second, pusing dan cabut brake switch sensor. Untuk proses ni kita akan check dia punya continuity, sama ada sensor ni masih berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi. Lepas tu setkan multimeter pada continuity. Jadi kita boleh tengok sama ada sensor ni berfungsi dengan baik atau tidak. Satu probe kita sentuh di berlainan terminal dan tekan. Bermaksud apabila kita tekan bunyi hilang, bermaksud sensor ni adalah dalam keadaan baik. Okey, sebelum kita memulakan proses menukar ataupun membuka brake pad, kita perlu membuka penutup master pump punya tank untuk memastikan apabila kita tekan ataupun kita tolak piston, minyak tidak akan terkumpul di sini. Okey, untuk proses membuang tayar hadapan, kita step pertama adalah kita menaikkan kenderaan dengan menggunakan hydraulic jack. Untuk lebih selamat, kita menggunakan jack stand. Okay. Proses seterusnya, kita akan membuang berempat-empat blok nak tayar. Okey, untuk membuka komponen brake disc, kita akan buka di sini dulu, iaitu brake caliper. Kita akan melonggarkan pin, caliper pin. Ini adalah caliper pin. Dengan menggunakan screwdriver kepala lepeh, kiau sedikit piston, caliper piston untuk memudahkan kita membuka caliper. Dan seterusnya kita boleh mencabut brake pad. Okay. Selepas kita membuang pad brake, dan kita boleh cabut caliper dan kita boleh cabut disc rotor. Disc rotor ini menggunakan jenis flat punya disc rotor, iaitu dia fix, dia tidak ada lubang ataupun celah-celah longkang yang udara boleh masuk. Okey, setelah kita membuka semua komponen-komponen brake, okey, yang ini kita panggil brake caliper. Brake caliper ini jenis floating, iaitu dia hanya support pada bracket brake. Dia hanya support di sebelah saja, itu sebab itu dipanggil floating caliper. Di dalam floating caliper ada satu piston. Piston ini akan berfungsi apabila kita menekan brake, piston akan menekan brake pad dan brake pad akan mencengkam disc brake. Okey, di caliper juga terdapat 2 biji caliper pin, iaitu berfungsi untuk mengikat caliper brake caliper pada bracket. Di brake caliper juga terdapat satu skru, iaitu kita panggil skru nipper, itu berfungsi untuk membuat proses bleeding, untuk membuang bubble dalam sistem brake. Yang ini kita panggil brake pad, kiri dan kanan. Untuk mengenal pasti bahawa brake pad ini telah nipis atau tidak, kita boleh lihat pada kepingan besi ini. Apabila kepingan besi ini bergeser dengan disk, itu bermaksud brake pad telah nipis ataupun haus. Okey, seterusnya kita pergi kepada proses untuk membersihkan segala kekotoran yang ada pada brake, sistem brake. Setelah kita menembak angin,
membersihkan semua kotoran. Okey, kita pasang balik brake pad. Dan caliper pin kita bersihkan dan letakkan sedikit grease, caliper grease, untuk memastikan pergerakan semasa membrake itu smooth. Pasang semula dan ketatkan kembali. Pastikan sebelum memulakan perjalanan, pump brake sebanyak 5 kali untuk memastikan brake berfungsi dengan baik, untuk mengelakkan daripada brake tidak makan semasa membrake. Okey, ini adalah proses untuk membuka brake drum bahagian belakang. Untuk membuka brake drum, kita memerlukan 2 biji skru bersaiz 10 mm untuk menolak drum keluar. Okay, ini adalah sistem brake drum. Okay, di mana kita boleh tengok di sini. Di sini adalah brake cylinder pump. Ini adalah brake shoes. Ini adalah return spring. Ini adalah return spring untuk apabila kita melepaskan tekanan brake, dia akan kembalikan brake shoes kepada kedudukan asal dengan bantuan return spring. Jadi ini adalah satu sistem parking brake. Di sini kita boleh tengok tempat adjust parking brake. Kita hanya buat macam ni untuk adjust parking brake, bagi dia fix dengan permukaan brake drum. Okey, kita buka satu-satu komponen. Untuk buka spring ni, kita tekan dan tolak. Okey, cabut. Di sini pula tekan dan tolak spring itu, baru pusing. Okey, dan kita cabut return spring. This spring, return spring, satu lagi return spring. Setelah cabut kedua-dua return spring, kita boleh buka brake shoes. Hati-hati, jangan terkena pada getah ini, sebab getah ini mudah pecah. Okey. Okey, setelah membuka satu persatu komponen brake drum, yang boleh kita nampak ini adalah return spring. Ini juga primary return spring, secondary return spring dan third return spring. Okey, ini adalah spring dan satu paku untuk mengunci brake shoes. Okey, plate ini adalah plate mekanisme untuk parking brake. Okey, ini adalah brake shoes. Di belakang brake shoes ada satu tempat untuk adjust parking brake. Ini brake cylinder pump, iaitu berfungsi untuk menekan brake shoes semasa membrake. Okey, ini adalah backing plate, iaitu tempat di mana kita menggantungkan komponen brake drum. Okey, kita boleh tengok cara-cara brake drum berfungsi. Apabila kita menekan brake, okey, silinder pump akan menolak brake shoes. Brake shoes akan mengembang dan mencengkam brake drum. Apabila kita melepaskan brake, dia akan return kembali pada tempat yang asal dan menjauhi brake drum. Okey, apabila kita menarik parking brake, okey, yang belakang ni, yang di bawah ni akan menolak brake shoes untuk mengembang, dan dia akan lock brake drum di bahagian bawah. Dan apabila kita melepaskan, okey, spring return kembali, kedudukan brake shoes kembali pada asal, menjauhi brake drum punya wall punya dinding. Okay. Setelah kita membersihkan seluruh sistem brake drum belakang, okay, sampai satu proses,
iaitu kita akan melaraskan brake parking punya, orang kata, dia punya tekanan. Untuk melaraskan brake parking, dia ada dua cara. Satu, apabila kita cungkir macam ni, dia akan menutup, menjauhi dinding brake drum. Apabila kita mencungkir tempat laras brake parking, dia akan membuka, dia punya brake shoe akan membuka dan mencengkam brake drum, dinding brake drum. Untuk adjust dia, kita agak-agak dulu, lepas tu kita cuba masukkan brake rubber. Kalau dia masuk dengan fix, bermaksud dia punya brake parking adjustment tadi tu dalam keadaan baik. Okey, ini adalah satu proses bleeding. Okey, satu ahli kumpulan diminta untuk berada di dalam kereta untuk pump brake pedal semasa proses bleeding. Dan dalam masa yang sama, satu orang di hadapan apabila untuk proses bleeding, pump brake dan tahan brake, dan kita buka screw nipple. Jadi kita akan tengok pengaliran minyak brake di sini. Di sini akan tunjuk sama ada dia dalam sistem ada bubble atau tidak. Kita akan buat bleeding sehingga bubble dikeluarkan. Okey, ini adalah proses untuk bleeding. Okey, ni pump. Tekan brake. So, semasa tekan brake, kita longgarkan skru ini. So kita nampak bubble dalam sistem brake. Okey, kita tutup balik. Okey, ni pump. Kita minta ahli kumpulan kita untuk pump lagi dan tahan brake sampailah bubble tu hilang. Tekan. Pump. Ni bubble Tekan. Pump. Bubble semakin berkurang. Tekan. Pump. Tekan. Okey, seperti mana kita lihat, ada tiada bubble dalam sistem. Tiada bubble. Bermaksud dalam sistem brake ini bubble telah disingkirkan. Okey, semasa proses bleeding dilakukan, dalam masa yang sama kita perlu memeriksa paras minyak brake. Jika kurang, kita tambah.